Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera kepada anak murid cikgu, murid-murid darjah 3 Ibnu Sina. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, petang yang berbahagia ni, Ustaz nak bacakan satu surah yang mana surah ni telah Ustaz bagi pada hari semalam, iaitu surah Al-Balad, di mana surah Al-Balad ni saya minta pelajar-pelajar untuk menghafal 5 saja ayat, 5 ayat daripada surah Al-Balad. Dan Alhamdulillah ada juga pelajar-pelajar, sebahagian pelajar yang telah pun menghantar bacaan ataupun hafazan yang dirakam. Tahniah saya ucapkan. Dan untuk petang yang berbahagia ni, Ustaz akan bacakan ayat dari surah Al-Balad ayat 1 hingga 5 dan juga terjemahan dan juga ada sedikit tafsiran dan juga pengajaran ayat yang boleh kita ambil pengajarannya. Baik, saya akan bacakan surah Al-Balad bermula daripada ayat pertama hingga yang kelima beserta dengan maksud ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد صدق الله العظيم. Maksud ayatnya ialah, aku bersumpah, yakni Allah bersumpah dengan negeri Makkah ini, sedang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri ini, yakni sentiasa ditindas. Demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya, sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran, yakni jasmani dan rohaninya. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kekuasaan yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kekuasaannya, yakni dan menyiksakannya. Surah Al-Balad yang bermakna negeri. Al-Balad maksudnya negeri, termasuk di dalam surah yang disebut surah Makkiyah, iaitu surah ini diturunkan di Makkah Al-Mukarramah, diturunkan sesudah surah Qaf, dan surah ini, surah Al-Balad mengandungi 20 ayat, ada 82 kalimah. Surah ini dimulakan dengan kalimah sumpah. Banyak surah yang dimulakan dengan sumpah yang menandakan selepas daripada sumpah itu Allah Ta'ala ingin menyampaikan perkara yang sangat penting. Allah SWT bersumpah dengan kalimah Al-Balad yang merujuk kepada Mekah. Ini menunjukkan bahawa negeri Mekah, tanah suci Mekah merupakan tanah yang mulia dan diberkati Allah. Juga dikenali dengan tanah haram. Bukan maksudnya tanah tu haram ni, tidak. Maksudnya tanah tu yang memberi arti bahawa banyak perkara yang tak boleh dilakukan ketika berada di dalam tanah haram tersebut. Antaranya tak boleh cabut tumbuh-tumbuhan ataupun membawa balik sesuatu yang menjadi milik tanah haram seperti tanah dan batunya. Ayat yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dianya merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertujuan untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di tanah yang mulia, yang kemudian dilantik sebagai nabi yang terakhir di tanah yang mulia. Kemudian Allah Ta'ala menekankan pada ayat yang keempat bahawa manusia sentiasa dalam keadaan kesusahan pada jasmani dan rohani. Dan antara kesusahan yang dialami manusia yang sudah menyara kehidupan, susah melahirkan anak, susah cari harta benda, susah beramal kebajikan dan lainnya. Kesusahan fizikal yang berlaku biasanya membawa kepada kesusahan kepada rohani juga. Sebab itu pada ayat yang kelima
Allah membuat pertanyaan, adakah manusia mengira tiada seorang yang dapat berkuasa terhadapnya? Bertujuan mengingatkan kita sebagai manusia yang lupa asal-usul bahawa segala harta yang yang kita perolehi dan ke mana dibelanjakan akan ditanya oleh Allah Ta'ala kelak. Dan akhir sekali, pengajaran yang dapat saya berikan, Allah Ta'ala mengurniakan harta benda kepada manusia sebagai amanah untuk diuruskan dengan sebaiknya menurut syarak. Kerana dengan harta tersebut yang sebagai amanah tu akan disoal dari mana diperolehi dan bagaimana dibelanjakan. Kemudian pengajaran yang kedua, hargailah. Kita kena hargai anggota badan, tubuh badan kita yang dikurniakan Allah Ta'ala dengan cara mentaatinya, bukan dengan cara mengingkarinya. Dan yang terakhir sekali adalah Allah Ta'ala yang bersifat maha adil telah menyediakan dua jalan untuk kita lalui atas muka bumi ini. Dua jalan yang kita pilih itu akan menentukan sama ada kita ni dibalas di dalam syurga ataupun neraka. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat saya sampaikan pada petang ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.